Hello, Assalamualaikum and a very good day to all of you. Selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang, selamat malam. Bila masa saja anda menonton video ini, okay. Hari ini kita nak bincang tips and teknik untuk menjawab soalan undang-undang. Alright, kita pergi kepada soalan peperiksaan. Dia terbahagi kepada dua, objektif dan subjektif. Objektif macam biasa kita guna borang OMR tu, dan subjektif kita ada dua pembahagian. Pertama adalah general essay dan yang kedua adalah problem based. So saya akan terangkan apa itu general essay dan apa itu problem based. Okay, bila awak baca soalan exam, pertama awak kena tengok jenis soalan yang diberi. Okay, untuk general question, kita tengok kepada dia biasa dia akan minta soalan explain, jelaskan, terangkan. Soalan dia lebih direct lah. Kalau kita tengok kat sini, saya bagi contoh, terangkan secara ringkas 5 jenis kontrak yang boleh batal, voidable contract. So ini sebenarnya soalan yang sangat straightforward lah. Okey, kalau soalan tu minta 15 markah, kebiasaannya untuk setiap poin tu dia ada 3 markah lah. 1 markah untuk section, another 2 markah untuk explanation ataupun penjelasan ataupun example. Okey, sama juga dengan contoh lain, saya minta terangkan 3 jenis contoh invitation to trade, perlawaan tawaran, dan support jawapan awak dengan kes yang berkaitan. So ini pasti yang dah pernah berlaku lah. Bila soalan dia minta 15 markah, maksud dia bila 15 dia minta 3, maknanya 1 point 5 markah. Example 2 markah, kes 5 markah, ataupun dia akan bahagi antara tu lah. Dan juga contoh lain, saya minta terangkan 5 elemen kontrak. So kadang-kadang soalan minta 5, kadang-kadang soalan minta 3, kadang-kadang soalan minta 8. So awak tengok kepada jenis soalan tersebut. Okay. So bila awak dapat soalan tu, make sure awak underline dulu. Awak gariskan bawah ataupun awak circle, bulatkan keyword-keyword yang penting. Okay, sebagai contoh, minta 5, okay, awak underline 5. Contoh kat sini, saya dah buat tadi. 5 jenis voidable contract. So minta 5, jangan kurangkan. Nak minta 3 contoh invitation to trade. Make sure ya, fokus dan underline point apa yang awak nak bincangkan. Okay. Secara mudahnya untuk soalan yang jenis general essay ni, nak mudah hafal adalah awak kena buat peta minda. Biasa buat peta minda kan? So kita buat peta minda dan awak kena hafal key point untuk setiap kes-kes yang diberi. Contoh kalau minta soalan tadi, kontrak yang boleh batal, kita ada fraud, kita ada penipuan, kita ada salah nyata. So itu semua ada kes-kes dia. So awak kena hafal apa point-point untuk setiap kes tu. Dan juga awak kena banyak buat exercise lah. Okay. Cara mudah untuk hafal, awak baca and then awak tulis balik. Tulis apa yang awak faham. And then awak baca kuat-kuat. Speak it aloud. Dan juga kena practice. Okay. Bukan sekadar baca je. Baca tu dia akan sekali lalu je dalam kepala. So baca, tulis balik apa yang awak ingat. And then awak baca lagi sekali. Buat practice banyak-banyak. Untuk soalan yang berbentuk problematik ataupun case study, kita ada 4 cara untuk menjawab soalan ini. Okey. Biasa soalan tu walaupun dia akan pecahkan soalan A isu, soalan 2 B law, law B tu dengan C dia law dekat application lah, dan yang ketiga adalah conclusion. Tapi setiap soalan tu dia tak lari daripada I like ini. I issue, L law, A application and C conclusion. Okay. Untuk awak nak I tadi, okay, kita nak identify, kita nak kenal pasti apa isu dalam soalan yang awak dapat. Okay, isu ni adalah precise, maknanya soalan berbentuk undang-undang yang terperinci, yang akan membentuk development, perkembangan jawapan awak.
So macam mana cara kita nak tahu isu tu? Kita baca soalan tu betul-betul, kita tengok instruction dia, awak nak kena nasihat siapa. So kita kena tahu soalan itu berkaitan undang-undang mana. Okay, which area of law. Okay, so awak kena advise untuk siapa. Okay, so awak kena bacalah apa fakta-fakta yang berkaitan, apa yang berkaitan dengan legal issue tu yang arise daripada soalan tersebut. Dan juga tips yang sangat penting adalah awak kena tengok apa bersamaan soalan yang awak dapat tu dengan kes-kes yang awak pernah belajar sebelum ni. Okay. Saya bagi dua contoh. Okay. Kotak yang kuning ni berkaitan dengan undang-undang kontrak. Yang warna hijau selepas ni adalah berkaitan dengan undang-undang jualan barangan. Okay. Cerita kes ni adalah Milan dia pergi ke Ajaib Minimart nak beli barang untuk raya dia. Okay. So dia ambil barang daripada rak, dia bawa troli kan, dia letak dalam barang-barang dalam troli tu. So sebelum dia pergi kat cashier counter, dia cari barang purse dia, cari wallet dia tapi tak jumpa. So dia letak balik and then dia letak balik barang tadi dekat rak. Kemudian guard tu datang, dia kata awak kena bayar ni semua barang-barang ni awak dah ambil. Betul ke tak betul? Cerita dia banyak kan, poin hari raya, poin letak barang dalam troli, poin cari wallet tak jumpa, poin dia letak balik barang, poin guard approach dia untuk baik suruh dia bayar. So 6 poin. So mana satu poin yang berkaitan dengan undang. So sekarang awak kena tengok Milan ni nak disaman oleh Ajaib Minimart kenapa? Sebab dia pergi kedai tu nak shopping untuk hari raya ke? Sebab dia ambil barang ke? Okay. So sekarang awak tengok Minimart security dah approach dia, suruh dia bayar semua barang tu. Sebab apa? Kita reverse balik. Sebab dia ambil barang, letak dalam troli dan dia letak balik. So, adakah pengambilan barang tu dikira sebagai acceptance of the offer? So, adakah barang yang display dekat rak tu dikira sebagai offer? Okay. So, step yang pertama kita nak tahulah apa area undang-undang dia yang dalam cerita antara Milan dengan Ajaib ni. So, dia beli barang dan fail untuk bayar. So, of course lah dia memang direct pada law of contract lah. Okay, you kena identify party. Siapa? This is between Milan dan juga Ajaib Minimart. Okay, so sekarang boleh ke tidak Milan nak saman Ajaib ataupun Ajaib nak saman Milan lah. Okay, kita nak tahu yang tu. Apa material facts dia? Yang saya sebut satu-satu tadi. So, Milan diminta untuk bayar barang yang dia tak bawa ke kaunter. So, takkanlah setiap kali awak ambil barang awak nak kena bayar. Kalau tak letak balik, ramai kan selalu kalau pergi kat shopping mall, orang ambil barang letak balik rata-rata kan. Okay, so you kena tahu apa isu yang berkaitan undang-undang yang utama dalam kes ni. So kita nak tahulah sama ada perbuatan Milan tu ambil barang dekat rak tu dikira sebagai acceptance ataupun tidak. Okay, dan kita nak tengok persamaan kepada kes-kes terdahulu. So kita tengok pada kes Pharmaceutical Society and cerita dia lebih kurang sama dengan cerita kita. Untuk contoh yang kedua, saya bawakan cerita antara Azmah dan juga Hani Shop, kedai Hani. Okay, di mana ini adalah berkaitan pembelian oven daripada Azmah kepada Hani. Tapi oven tu masalah dia meletup dan bakar kitchen Azmah, dapur Azmah. So sekarang awak kena tengok apa area undang-undang cerita ni. So dia dah beli barang tak ada masalah kan. So masalahnya adalah selepas barang itu digunakan. So bila barang itu digunakan dia meletup. So dia memang pergi kepada undang-undang jualan barangan. So you have to identify the parties. Siapa parti dalam cerita ni? Azmah dengan kedai Hani. Okay, so material facts dia, cerita dia beli barang dan barang tu oven tu meletup, bakar dia punya kitchen. So isu dia adalah bila awak berada di situasi tersebut, apa awak ataupun Azmah boleh buat bila beli barang yang tak ada kualiti. So kita tengoklah kepada persamaan kes-kes yang telah berlaku yang awak dah belajar sebelum ni. Awak refer balik, buka balik nota, tengok cerita ni pasal
sama lebih kurang dengan David Jones versus Willis. Cerita pasal dia beli kasut, lepas tu heel tapak kasut tu tercabut. Okay, sekarang saya bagi awak 4 situasi, 4 case. So you have to determine isu dia yang sebenar tu mengenai satu, agreement tanpa balasan, syarat-syarat offer, komunikasi offer dan juga legal capacity, kemampuan untuk buat kontrak. Okay. Cerita yang pertama adalah keluarga Mika meninggal masa dia tingkatan 2. So dia terkejut, so dia jual motor dia kepada Karin. Lepas tu barulah dia nak minta balik motor dia. Tapi Karin dah refuse nak bagi balik. Walaupun Mika tu sanggup nak pulangkan balik duit, tapi Karin tak nak pulangkan balik. So apa isu sebenar kes ni? Panjang ke cerita kan? Keluarga mati, jual motor, lepas tu pakcik dia bagi tahu balik, okay, awak kena minta balik motor awak. So dia nak ambil balik motor, nak pulang balik duit, tapi Karin tak boleh, tak nak bagi. So sekarang cerita dia awak kena fokus dekat ayat tingkatan 2. Tingkatan 2 umur dia 14 tahun. So bila 14 tahun, dia tidak ada kemampuan untuk buat kontrak. So kat sinilah legal capacity. Okay, yang kedua, Lily dia offer dekat Billy, dia nak jual kereta dia. Billy kata, saya nak belilah, tapi awak kena cat dulu kereta tu. Lepas tu Lily kata, main kau, aku dah sanggup nak jual kereta ni kan, murah-murah pun kau tak nak. So Billy tak jadilah nak jual, nak cat balik kereta tu. Kemudian Billy datang balik jumpa Lily, kata saya nak beli kereta tu, tak payah syarat-syarat. So si Lily kata saya tak nak jual lagi dah kereta dekat Billy. Okay, awak tengok dekat point, Billy terima offer, tapi Lily kena repaint the car. Dia bagi syarat. Boleh ke awak bagi syarat untuk menerima tawaran tu? So this is called a counter offer. So kontrak itu sebenarnya tak berlaku antara Lily dengan Billy. Okay, yang ketiga adalah Puan Aminah nak bagi tanah dekat anak dia Amnani, tapi tak ada apa-apa balasan. So straightforward lah, agreement without consideration. Okay, and last one, Hani dia offer tanah dia 15,000, dia nak jual dekat Dani, tapi orang lain yang nak terima. So dia pergi kepada komunikasi tawaran. Okay, jelas kan? Simple je sebenarnya. So kita nak tahu isu sebenar tu, kena tengok dekat topik mana sebenarnya dalam cerita tersebut. Okay, macam mana cara kita nak tulis isu? Macam mana kita nak tulis isu berkaitan undang-undang? Okay, senang sahaja. Awak follow sahaja template yang saya bagi ni. Yang warna kuning ni cerita pasal law of contract tadi, antara Milan tadi dengan Ajaib Nilimat. Yang warna hijau, Azmah dengan Honey Shop. So awak cuma salin balik perkataan ayat ni, whether sama ada kontrak antara siapa, okay, between siapa, awak kena terangkan balik lah, relate balik antara Milan dengan Ajaib. Okay, Ajaib Minimat, valid, void ataupun voidable. Awak salin semua, valid, void or voidable. So dia merujuk kepada status kontrak itu. Kerana apa? So awak cerita balik main problem of the case. Sebagai contoh, whether sama ada kontrak antara Milan dan juga Ajaib Minimat sah, batal ataupun boleh batal kerana display pameran barang dekat rak tu tidak dikira sebagai offer. Okey, untuk cerita antara Azmah dengan Honey Shop, okay, kita dah tahu kontrak dia memang dah sah, tapi kita nak saman. So Azmah sekarang dia nak saman kedai Honey tu. Kenapa? Sebab kan tadi oven dia meletup kan. So kita nak tahu sama ada pihak yang tersiksa dalam kontrak tersebut boleh saman pihak satu lagi disebabkan apa. Ini senang je lah. Sama ada Azmah boleh saman Honey Shop sebab Honey Shop jual oven yang tak ada kualiti. Okey, isu dah selesai. Kita pergi kepada kita kena nyatakan undang-undang yang berkaitan. Okey, untuk penyataan undang-undang yang kita akan gunakan, sekarang awak cuma just kena stick dalam point untuk membantu awak untuk nak apply
apply, nak aplikasi undang-undang awak tu. Macam awak buat karangan kan, kita ada rangka karangan. So untuk undang-undang kita ada law dia, rangka undang-undang yang kita akan guna. So ia boleh diberi daripada definition, soalan boleh datang daripada definisi ataupun section. Okay. Undang-undang utama yang digunakan untuk support kes awak. So contoh seperti ni kita cerita pasal Milan dengan Ajaib Minimat, cerita tentang offer. So kita boleh pakai section 2A. Awak tak boleh pakai section 30. Section 30 untuk kepastian. Section 10 cerita pasal free consent. Section 14 cerita tentang sukarela. So awak kena cari section yang berkait dengan kes awak. Jangan pakai kes lain, section lain. Dia tidak membantu jawapan awak. Okay, dan yang ketiga adalah kes-kes mahkamah yang telah diputuskan. So ini adalah untuk membantu mahkamah, sebab kita bawa kes ke mahkamah kan. Kita nak bantu hakim untuk bagi awak penghakiman yang sama macam kes yang awak bagi. Itu guna kita bagi kes-kes yang terdahulu. Next, kita nak apply undang-undang tu. Kita nak aplikasikan undang-undang yang kita dah buat tadi. So, macam mana cara kita nak aplikasikan undang-undang tersebut? Okey, pertama kita kena jawab balik isu yang kita telah tulis dan bagi reason kenapa jawapan awak sebegitu. Kemudian, awak kena bagi definisi. Kalau ada definisi lah, kalau soalan itu berkaitan dengan definition, awak kena bagi definition. Dan awak kena kaitkan definisi tersebut kepada kes awak. Yang ke satu, dua, yang ketiga, awak kena nyatakan section. Macam saya cakap tadi, section yang berkaitan dengan kes awak dan awak kena buat berkaitan. Dan juga kena cerita kes apa yang berkaitan. Semua ni, kalau bahagian state ni, maknanya state case, state definition, state section, awak kena salin sebulat-bulatnya, sebiji-sebiji lah secara mudahnya. Salin fakta, kalau kes cerita tentang fakta kes dan juga keputusan mahkamah. Kalau section, dia punya wording section itu kena nyatakan. Okey, lepas tu awak kena relate. Okey, macam mana kita nak jawab isu tu? Okey, kalau undang-undang kontrak tadi, saya dah bagi tahu tadi kan, template tu. So awak salin saja sama ada kontrak antara siapa tadi? Milan dan juga Ajaib Minimat, valid, void ataupun voidable, sah, batal ataupun boleh batal, kerana letaknya barang dekat rak tu tidak dikira sebagai offer. So ini isu. So awak kena jawab balik isu yang awak bagi. So soalan dia adalah sama ada kontrak antara Milan dengan Ajaib Minimat sah ke, batal ke, boleh batal. So jawab je lah. Jawapan dia adalah batal. Sebab display barang itu bukanlah offer tetapi hanyalah pelawaran tawaran. Dia menarik Milan untuk membuat tawaran. Tawaran hanya akan berlaku bila Milan tadi bawa barang pergi dekat cashier. Tapi dia tidak berlaku sebab Milan letak balik barang. Okey, untuk kes yang kedua, sama ada Azmah boleh saman kedai Hani sebab kedai Hani jual oven yang tak ada kualiti. Ingat sebab dia meletup tadi kan. Okey, so boleh ke tak? Jawab je lah. Azmah boleh saman. Sebab Hani jual barang yang tak ada kualiti. Isi kan? Okey, macam mana cara kita nak bagi penjelasan terhadap isu yang kita dapat tadi? Okey, sekarang tadi kita dah bagi tahu kan, kontrak antara Milan dengan Ajaib Minimat batal sebab display barang tu bukan offer tetapi hanyalah pelawaran tawaran. Kenapa? Awak kena terangkan, bagi reason. Okey, kenapa ianya bukannya offer tapi pelawaran tawaran? Sebab tiada offer diberikan oleh Ajaib Minimat. Okey, jadi Milan tak boleh nak accept, tak boleh nak terima offer tersebut. Yang boleh bagi offer adalah Milan, bukan Ajaib Minimat. Sama juga dengan cerita Azmah dengan Hani. Okey, Azmah boleh saman. Sebab apa? Oven tersebut dah meletup dan telah membakar kitchen Azmah. So, part yang kedua adalah you kena nyatakan definisi. Kalau soalan tu minta definition, you kena menyatakan definition. Dan you kena relate, kena kaitkan
Okey. Secara mudahnya, apa-apa definition section dalam kes ni dia bersifat umum. Okey, contohnya definition untuk invitation to trade. Dia kata invitation to trade bukan proposal, dia bukan tawaran, tapi ianya hanyalah komunikasi awal antara pihak-pihak dalam kontrak itu semasa dia orang tengah nego, tengah buat pembincangan. Dia tidak boleh dijadikan kontrak. Ia cuma nak menarik pihak yang lain untuk buat offer. So, perkataan-perkataan yang saya highlight dan bold ni, okey, adalah perkataan umum. So, kita cuma pusing sajalah kita kaitkan ayat yang umum itu kepada kes kita. So, kalau ayat dia between the parties, okey, siapa pihak-pihak dalam kontrak? Ianya adalah Milan dengan Ajaib Minimat. Okey, invite the other party, dia menarik orang lain. Siapa orang lain dalam cerita kita? Okey, Milan Ajaib Minimat menarik Milan untuk buat offer. Okey, untuk cerita Azmah dengan Hani, saya bagi definisi barang yang berkualiti yang boleh dijual. Okey, dia bermaksud adalah barang tersebut mencapai tujuan ianya dijual. Contoh kalau awak beli oven, awak nak pasang tu dan boleh bakar kuih lah kan. Tapi bila meletup, capai tak tujuan awak? Tak mencapai. So bila kita nak relate, kita katalah the goods, okay, ayat goods ni dia umum. So kita refer kepada Azmah. Okay. Sold to the buyers. Buyers, siapa buyer dalam cerita kita? Azmah lah. The goods that sold to Azmah, it doesn't fit. Dia require untuk fit. Purpose dia untuk jual untuk baking, tetapi ia tidak fit the purpose. Okay. Ini untuk kita pergi kepada menyatakan section dan juga relate. Senang saja. Awak hafal section tadi tu kan. Awak copy section daripada akta and awak tengok ayat-ayat yang ada pronouns, ayat-ayat yang umum. Bila ayat tu umum, kita pusing kepada ayat tersebut kepada cerita kita. Contoh definition offer. Dia kata offer berlaku, section 2 kata bila one person tu kita tak tahu siapa kan, dia umum kan. So kita nak tahu siapa one person dalam cerita kita. So dalam cerita antara Milan dengan Ajaib Minimat, Milan tidak bagi tahu dekat Ajaib Minimat. Dia tidak signifies to another. So Milan tak bagi tahu dekat Ajaib Minimat niat dia untuk beli barang-barang tadi yang diletak dalam troli. Okey. So bila dia tak buat, so berlaku tak proposal, berlaku tak offer, tidak berlaku. So sebab tu saya highlight Milan tidak bagi tahu dekat Ajaib Minimat. So dia punya niat dia untuk membeli barang. So Milan tidak membuat sebarang tawaran. Okay, untuk cerita Azmah yang pembelian oven tadi, section yang berkaitan adalah section 16.1b. Awak tak boleh pakai section lain sebab merchant berkualiti memang section 16.1b. Okey. So dalam section 16.1b dia kata bila barang dibeli daripada penjual, okey, yang handle barang tersebut mestilah ada kualiti, boleh jual. Okey. So kita relate cerita kita, barang itu adalah oven. Dibeli daripada seller. Seller kita adalah Hani Shop. Okay. So, the goods shall be merchant berkualiti. Goods tersebut adalah oven. Simple. Next, kita nak nyatakan kes dan juga kita nak relate. So, untuk kes ni penting awak kena cari kes yang betul-betul similar, yang sama dengan kes yang awak dapat. Okay. Contoh untuk kes offer tadi, invitation to trade, kita pakai Pharmaceutical Society. Untuk David Jones, kita pakai Azmah tadi kita pakai David Jones sebab fakta kes tu lebih kurang sama. So awak salin sahaja ayat yang saya bold ni. Okey, pertama kita cerita pasal tentang kes kita, apa yang berlaku. Kemudian kita cakap base daripada penghakiman dalam kes Pharmaceutical Society, mahkamah sepatutnya kita minta mahkamah untuk decide, untuk memutuskan bahawa kita pusing sahaja ayat dalam health ni. Okay. Ayat dalam help dalam kes yang kita follow tu pusing kepada cerita kita. Okay. So display of poison in the shop. So kita cakap lah display of item at Ajaib Minimat hanyalah invitation to trade. Salin sahaja. Okay. So the shop, kalau kat atas tu shop kita tukar kepada Ajaib Minimat, will be considered as making an offer.
when the customer, saya bold customer kita adalah Milan. Okay, so kalau dalam cerita Pharmaceutical Society kita pasal poison, kita punya adalah beli barang. Pusing sahaja ayat pronoun tersebut. Senang sahaja. Okay, sama macam kes David Jones and Willis. Penggunaan pronoun yang kita tukar pronoun tersebut kepada cerita kita. So, kita dah pergi kepada step yang keempat, iaitu conclusion. Kita nak buat legal conclusion yang paling senang. Sebab kita dah buat relation tadi kan. So, awak kena copy and paste sahaja apa awak tulis tadi. Senang aja. Okay. Sebenarnya awak boleh buat ayat baru, tapi awak simplify ayat yang awak relate. Tapi kalau awak rasa susah sangat, tapi nak juga dapat markah untuk conclusion, awak follow je saya punya cadangan. Awak copy dan paste. Pertama awak copy balik answer isu yang awak dah buat dan juga reason dia, sebab dia tadi. Awak copy part relate definition, relate section, relate case, dan awak kena terangkan apa pihak-pihak dalam case tersebut yang dia boleh buat, apa yang dia nak minta, apa yang nak demand daripada hakim. Yang part lain senang, copy. So yang part yang terakhir ni, apa yang awak nak daripada hakim dalam kes ini. Cara untuk menjawab dia berbeza mengikut undang-undang. Okey, kalau undang-undang itu berkaitan kontrak, kita kena tahu apa kesan bila kontrak itu sah, apa kesan bila kontrak itu batal, dan apa kesan bila kontrak tersebut boleh batal. So, bila sah, awak boleh batalkan kontrak dan minta ganti rugi. Kalau kontrak itu batal, awak boleh minta biasanya mahkamah tak akan enforce kontrak tersebut, tapi awak boleh minta restitution under section 66. Maknanya awak kena pulang balik apa sahaja benefit yang awak dapat daripada kontrak. Contohlah, kalau saya jual telefon ni kepada seorang kanak-kanak. Okey. Macam cerita tadi dengan Karing tadi kan, Mika dengan Karing kan. Okey. Kita boleh apply restitution, meaning Mika kena pulang balik motor, Karing kena pulang balik Mika kena pulang balik duit yang dia terima daripada Karing, dan Karing kena pulang balik motor. Itu konsep restitution. Kalau tak boleh nak pulang balik, barulah awak kena bayar ganti rugi di atas kegagalan awak untuk membayar balik jumlah yang awak dapat tadilah. Okey, kalau kontrak tersebut adalah voidable, kita kena tahu under section 19 awak ada hak untuk pilih sama ada kontrak itu batal ataupun sah. Contohlah, kalau awak buat kontrak itu disebabkan awak kena paksa. So, sekarang awak boleh pilih sama ada awak setuju dengan kontrak ataupun awak tak setuju. Kalau setuju, kontrak itu akan jadi sah. Tak setuju dengan kontrak akan jadi batal. So, itu untuk kontrak. Tapi kalau undang-undang lain, agensi, jualan barangan, kontrak lain, awak kena decide sama ada boleh ke tidak dia nak saman daripada pihak yang satu lagi tu. Boleh ke tak dia nak minta ganti rugi. So, ini adalah contoh full answer yang kita dah bincang tadi, okey, dan saya compilekan mengikut table-table di sini. Okey, saya salin balik isu, undang-undang apa yang kita nak pakai, macam mana kita nak answer isu, apa reason dia, definisi, cara relate. Okey, masukkan section, relatekan section tersebut. Jangan tinggal tau, kadang-kadang ada student dia cuma masukkan section saja tapi dia tak relate. Ataupun dia masukkan case saja, dia tak relate case tersebut dengan cerita. Markah relate ni yang mahal. Markah yang awak masukkan section ni tak mahal sangat sebenarnya. Sebab bila awak relate, maknanya awak faham penggunaan section dan case yang awak nak gunakan. Okay. Untuk conclusion, macam saya cakap tadi, masukkan balik, salin je balik. Answer issue, definition, relate section, relate case. So, sekarang antara Milan dengan Ajaib memang tak ada kontrak. So, dia tak boleh nak enforce. Ajaib pun tak boleh nak saman Milan untuk pelanggaran kontrak. Sama juga dengan kes Azmah dengan Ajaib Minimat. Okay. Azmah dengan Hani. Bukan Ajaib Minimat. Bisa minta maaf ya. Saya masukkan balik isu. Undang-undang dia. Answer isu. Bagi penerangan kenapa. Sebaiknya reason tu panjang sikit lah. Okay. Masukkan definition. Relate balik. Section. Relate. Case. Relate. Macam tu je. Relate je. Conclusion. Make sure 1, 2, 3, 4, 5 tables ni tick. Semua kena ada. Baru markah awak cukup. Sebab conclusion markah mahal juga. So, untuk last minute exam tips lah. Okay, kalau tak dapat sangat kan. Make sure pertama, awak kena buat partial question.
Okey. Kemudian, kalau awak rasa tak boleh nak buat group study, study seorang-seorang. Tapi make sure masa tu awak punya mind map dah siap dah, tinggal awak hafal je. Okey, buat soalan yang awak dah study dengan nota awak sendiri, jangan pakai nota orang lain. Kalaupun awak ambil nota orang lain, awak adjust nota tu kepada nota awak, kepada pemahaman awak. Ambil rehat, buat apa, berhenti sekejap, rehat, jangan selalu lama sangatlah. Okey, dan you kena ada revision time. Yang penting kena ada mock test, buat juga satu, paling-paling satu. Awak tahu salah awak kat mana, buat lagi sampai betul. Okey, kalau soalan objektif, kena buat banyak kali sampailah awak dapat semua jawapan tu betul. So kena selalu redo. Buat. Ini memang tip yang memang sangat ampuh untuk soalan-soalan objektif. Yang ketiga, buat mind map. Okey, mind map sangat penting sebab awak kena visualize balik nota awak tu. Okey, sebab tu bila peta minda yang kita buat kadang-kadang tak sama dengan kawan kita sebab pemahaman kita dengan pemahaman kawan kita berbeza. So kalau awak salin peta minda kawan awak, tak semestinya awak faham peta minda dia. Dia je yang dapat. Okey. So untuk case, make sure hafal keyword. Contoh kalau macam David Jones tadi, dia untuk dia penggunaan digunakan untuk kes belian barang yang tak berkualiti. So macam mana nak hafal kes David Jones? So David Jones dia beli kasut. Kasut tu patah. Itu point keyword tu yang kita nak claim. So itu sahaja untuk tips yang saya dapat bagi. Now we are done. Saya doakan yang terbaik. Terima kasih. Sebelum exam, minta maaf pada semua kawan-kawan, guru-guru, minta redha ibu ayah, guru-guru. Jangan lupa ya. So, all the best for your exam. Thank you very much. If you would like to ask question, please do so in the comment section. And please like and subscribe kalau you nak lagi video. Ada banyak lagi video. Okay? Berkaitan dengan undang-undang. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Peace.